Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan terus sesi lab kita. Okey, kita mulakan bagi yang Muslim pada bagi yang Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, alhamdulillah bertemu sekali lagi. Suara saya boleh dengar jelas? Okey, terima kasih. Okey, untuk pagi ni ikutkan RPT di mana saya dah brief yang lepas, lab kita supposedly independent lah. Tapi saya akan buatlah one shot briefing. Kurang you terkait. Tengok sini ada 35 orang baru. Ada 5 orang. So saya buat sesi ni dalam lebih kurang sejam lebih, sejam. Untuk korang you nampak step by step apa yang you should be kena buat lah. Itu saya punya aim lah. Walaupun dalam RPT independent maksudnya saya lepas tak apa. So tapi untuk kali ni saya guide one by one lah. Sikit-sikit korang membantu you all untuk ni. So hari ni kita fokus untuk lab 1. So seperti mana yang saya dah brief semua you akan ada dua lah. Dua part yang you kena submit. Yang pertama handwriting report, yang second adalah video. So dalam attendance tu dia dah detail lah. Attendance link dah detail apa instruction dengan saya ada bawa group apa ni makluman WhatsApp group. Tu semua saya dah detail step by step. So saya buat lagi sesi video ni korang you nampak lagi lah apa yang you kena buat. Okey, so attendance boleh tengok dekat link kat chat yang saya ada share. Kita terus pergi pada lab sheet yang ada yang telah saya share dalam outer. Okey, ni lab sheet kita. Boleh nampak Jelas Boleh nampak Okey. Okey, untuk lab sheet kita, ni adalah dia punya teori, theoretical yang akan disentuh. Actually benda ni akan closely related lah to the next topic yang akan discuss untuk yang telah kita discusskan kemarin. So Cik Shelima dengan Anda cantik lah. You kelas dulu baru lab. Session 7, 8 pula dia buat lab dulu baru teori. So apa yang kita dah discuss malam, so kita continue lah. So ini nota ni yang saya rasa kita dah habis malam. So hari ni kita akan buat 3 jenis diode uji kaji kita. So saya cuba guide anda part-part lah. Itu yang saya punya aim. Okey, ini pre-lab yang seperti mana dalam instruction dalam group WhatsApp, di mana kalau tengok situ find the formulation from the datasheet. Okey, kat sini you boleh cari any datasheet lah. Maksudnya any kalau you nak cari, yang pertama cari any develop company for datasheet. Sebab dia banyak, sama ada semiconductor of US ke ataupun Texas Instrument ke ataupun apa lagi, contoh Vishay Semiconductor, itu contoh-contoh lah. Kata company yang developer. So you boleh type dekat internet kita punya part. So untuk kita punya lab ni, kita ada, kita tengok untuk pre-lab ni dia ada diode lah, IN4 dengan IN34. Okey, untuk IN34 ni
saya terpaksa tukar kepada AA119. Sebab apa? Dan ni dalam Pro Tools tak available lah. Dalam Pro Tools tak ada. So saya tukar kepada AA119. So you boleh cari datasheet AA119. So carilah dia punya part. Yang ni ni saya ada. Boleh cari. Ini saya ada. Ini bersamalah. Tukar kepada AA119. Okay, tu first part yang saya nak sentuh untuk pre-lab. So boleh cari datasheet. Dan kat sini you kena mention lah. Dalam instruction you kena state kat mana you ambil datasheet. You punya dekat conclusion. Saya sebut Okay, ni kita punya equipment. So semuanya memang based on simulation. Tapi kita akan buat sekadar yang semaksimal mampu yang kita boleh brief lah. So ni sama, kita tukar jadi AA119. Okay, jadi ni kita punya ada. And next, okay, untuk lab 1 ni tak ada 2 part. Ni part 1. So part 1 actually ini just simple. Okay, untuk part 1 part 1 ni dia punya aim hanya measure the resistance value. Measure the resistance value. So kat sini you kena draw ni we will explain briefly how terminal of the are determined. So kat sini you kena brief bagaimana you punya apa ni terminal of diode tu ditentukan. So dia ada simple connection. You kena cari kat Google. Saya selalu mudahnya lah. You kena lukis atau you kena brief explain brief how to terminal. Ada ayat sikit, lepas tu you lukis lah macam mana you nak tentukan. Contoh kalau multimeter mungkin ni multimeter contoh, ni diode yang kena draw. So macam ni you connection untuk tentukan terminal mana yang cathode, mana yang anode, ataupun mana yang positif, mana yang negatif lah. Okay, ni lukis dan please nanti mention reference. Kat ujung ni kena mention kat mana you ambil. So apa lagi mau masuk? Kurang jelas kan? Yang lain? Okay. Sangkut. Okay, untuk ni untuk part 1A ni bila you brief, explain you punya method untuk tentukan terminal. So please state reference kat mana you ambil lah. Please reference kat mana you ambil. For the next B okay, ini adalah nak tentukan resistance value for the diode. For this diode lah. Ada lagi nak masuk. Kita check kat sini lah saya nampak. Okay, untuk resistance diode analog ammeter. Actually kita akan guna, kalau practically lah, kita akan guna analog ammeter lah. So kita ada dua jenis ammeter. Kita ada dua jenis multimeter, sama ada analog atau kita akan guna digital multimeter. Kalau digital multimeter tu dia suka number lah, kalau analog dia akan tunjuk jarum. Itu bezanya lah. So itu practically lah. Kalau practical kita
face to face. So untuk simulation kita ada sedikit kekangan untuk kita buat ni, tapi still kita akan buat. Cuma untuk pelaksanaan di peringkat you all bagi lab 1 A ni. Okay, untuk 1A34 ni tak perlu buat sebab tak available lah. Kita buat simulation kat situ yang jadi payah sikit tu. Ni kat sini masalah ni bila Google Meet ni setiap kali orang nak masuk saya kena allow. Saya tak ni lagi. Kalau tidak kena pening. Okey. Jadi untuk part A, part 1B. Part 1B ni untuk you punya assessment ataupun you punya activity. Apa yang saya nak minta, ini kita akan guna software Tinkercad. Dia kalau kat sini payah sikit. Memang payah betul. Kita akan guna Tinkercad. Dia ada E dekat sini. Payah betul. So, sebab apa Tinkercad hanya dia ambil satu jenis diode dia. Iaitu diode silikon. Sebenarnya ini adalah diode silikon. Ini adalah diode germanium. Itu yang semalam sudah belajar. Dalam elektronik kita akan ada dua type of doping semiconductor. Yang pertama maksudnya akan dikenalkan dengan dua jenis type lah. Okey, untuk Tinkercad ni, first you boleh pergi dekat laman web www.tinkercad dan you boleh login guna Gmail. You punya Gmail lah. Okay, ni Tinkercad. www.tinkercad.com. So untuk part 1A part 1A so untuk part 1A full bila login dia akan macam ni lah. Dia akan keluar nama you dan you select circuit dan create new circuit. Tadi saya dah ni create new circuit. Actually untuk Tinkercad ni you nak buat 3D block pun boleh, macam-macam boleh. Tapi ini untuk circuit. So ini dia punya interface of the Tinkercad. Saya boleh tengok. So untuk Tinkercad ni untuk lab activity part 1B ni, apa yang saya nak buat sebab kita punya aim kita adalah nak ukur rintangan. So sebab apa saya guna Tinkercad? Sebab mudah lah. Sebab kalau Pro Tools kita tak ada. Dalam Pro Tools ada macam-macam. Diode ada macam-macam, multimeter macam-macam, cuma dia tak ada. Ada tricky sikit nak guna, so saya nak mudahkan anda. Kita guna Tinkercad. Kat sini dia punya interface, dia memang kosong. Memang tak ada apa-apa. Connection pun tak ada. Maksud dia kat sini kalau nampak circuit pun tak ada. Dia punya diagram pun tak ada. So apa nak buat? Pergi kat component and letak component all. Okay. Dia akan display all the practical ataupun semua komponen elektronik yang available lah yang dekat Tinkercad ni. So kat sini saya tunjuk, okay, ini diode. Okay, ni boleh select diode, you select dan you drop. Ni dia ni. So ni nampak dia punya ni. So nampak untuk diode ni kalau you klik, okay, kita tak boleh select ataupun kita nak change to the another type of diode. Dia ambil terus basic diode. Itu kelemahan kat Tinkercad lah. Sebab diode banyak jenis. Sama ada jenis kita ada Zener. Tapi diode Zener kat sini ada kat bawah ni. Zener diode ada. Zener diode ada. Tapi untuk diode
lain macam skoci, apa tu germanium diode dia tak ada, so dia ambil silicon je. So tu yang pertama. Yang kedua, you boleh select multimeter dan port yang sini. Ni untuk bila klik ni you boleh rotate you tekan R saja. Select component and you tekan R, so dia akan rotate tekan R, dia akan rotate. Bagusnya untuk digital multimeter ni, bagusnya multimeter dia kata ni, kita boleh tukar mode. Ada 3 different type of mode. Kita ada voltage ataupun voltmeter. So bila kita tekan mode voltage, jadi voltmeter lah, dia akan ukur volt. Kalau kita tekan amperage, dia akan jadi ammeter. Ammeter maksud dia ukur current, ataupun dia boleh jadi ohmmeter, resistance. So kat sini you select resistance, ohmmeter, so you just connect macam biasa lah. Ni kalau tekan lepas. Ni contoh lah. Kat sini you boleh cari kat mana-mana internet, sebab data dia simple je untuk how to calculate ataupun how to measure resistance for the diode. So you boleh cari internet dan you kena lengkapkan tabel ni dengan tabel ni, sebab kita hanya boleh buat satu diode saja. Diode ni kita abaikan. Itu untuk part 1B. Untuk part 1C. Untuk part 1C actually ni adalah untuk kita kira forward voltage dengan reverse voltage menggunakan, kalau sini DMM. DMM tu maksud dia adalah digital multimeter. Itu maksud DMM lah, digital multimeter. So untuk digital multimeter, select the position, connect the rack to, and then the rack and racks are polarized because the rack is positive on facial dimension. Kat sini nilai ni adalah nilai volt lah. Ini nilai volt, volt voltage, nilai volt, nilai volt. So untuk 1C ni pun bagaimana kita nak lengkapkan circuit ni, ini pun satu part yang you kena tengok sebab forward voltage maksudnya macam semalam lah kita dah discuss, di mana yang P-type kita connect to betul lah. Sabar je lah. Kerana P-type kita connect dengan positif, manakala N kita connect dengan negatif. Lambat betul lah. Sabar je. So kalau diode, so ini ada satu trip dia tadi. So ini adalah negatif, manakala ini adalah positif. So bila forward ni kita connect dengan positif punya positif terminal, manakala untuk negatif kita connect to the negatif terminal of the battery ya. Ni you kena ukur forward voltage lah. Berapa forward voltage yang display dekat kita punya kita punya multimeter lah, ataupun digital multimeter. So kalau ikut arahan kat sini, kaedah dia sama, you boleh gunakan, tapi kat sini kita tak boleh practice 1, 3, 4. So you just pergi dekat ni balik, you just tukar lah. Tadi resistance untuk part 1C kita kena cari voltage lah. Nak cari voltage actually untuk ukur macam ni memang tak boleh lah, dari cara dia.
voltage resistance. Tapi untuk part 1C ini kita nak cari kita punya voltage measurement. So voltage measurement untuk forward bias kalau forward voltage maksudnya macam ni lah, tapi kan kalau untuk reverse kita terminal kita terbalikkan. Maksud dia negatif ke positif, positif negatif. Berapa dia punya nilai voltage ikutkan macam tu. So kat sini ada cara untuk kita kira. Kalau ikutkan dia, kalau ikut kaedah digital multimeter senang. So kita just select special diode position, mark with dia sama simbol. Sebab kalau dekat digital multimeter memang dia banyak, so dia ada simbol diode kat sini. Simbol diode. Ada simbol diode kat sini. So you just laraskan. Ya juga tulis kat sini. So you laraskan ini. Okay, ini kalau digital multimeter lah. Maksud dia ni kita punya meter kita letak kat layar. So kita boleh terus ukur kita punya forward voltage dengan reverse voltage. Okay, untuk 1C ni sebab untuk simulation untuk simulation kita actually nak cari voltage measurement for forward voltage dengan reverse voltage. Kita boleh relate dengan terus dengan kita punya part 2 punya activity. Sebab part 2 activity dalam Pro Tools kita terus boleh buat lah, senang. Dalam Pro Tools lah, dalam Pro Tools boleh guna buat untuk part 2. Sebab part 2 kita akan buat 3 jenis diode. Ni basic diode, ini LED diode, LED 60. Dan last adalah Zener diode. Okay. So ada 3 type of circuit yang you kena buat and you kena kaji. Okay. Untuk part C ni dia related lah dengan part 2 sebab nak cari voltage, forward voltage. Bila forward voltage maksud dia voltage yang ada dekat ni. So macam ni nak buat testing. So untuk part C part C actually ni you tak perlu buat lah. You tak perlu buat sebab nanti dia akan relate. Sebab practically kalau physically ada multimeter senang nak ukur benda ni. Tapi sebab kita kena simulation, so dia punya kaedah tu related dengan part 2. Okay, satu part yang ni lah. Ni dia dah bagi hint apa yang result the result obtain yang kata yang you akan dapat lah. Dan ini the next kalau kita buat ni lah. Okay, for the next part 2. Okay, part 2 ni kalau tadi untuk part 1 ni kita guna Tinkercad. Kalau untuk part 2 ni memang you akan guna Pro Tools. Pro Tools Pro Tools. So untuk Pro Tools saya terus jump to the Pro Tools sebab ini memang step by step saya akan tunjuk. So agak orang kata terperinci lah saya akan ni. So you buka Pro Tools. Siapa ni yang buka Pro Tools, first you buka new project. Boleh nampak saya punya interface Pro Tools? Okay, terima kasih. Sebab ni dah terlalu banyak software saya buka. Harap dia bertahan lah. Semalam pun alhamdulillah okey lah. Macam-macam. So ini Pro Tools pula. Lepas tu tadi buka ni pun tengah recording. Lepas tu buka Google Meet lah. Tak tahu apa dia tak depan. Okay, ni lab 1 section 5 section 6.
Okey, ni you just klik schematic default saja, senang. Next. Okey, ni kita tak create PCB lah sebab kita tak aim untuk buat PCB. So PCB layout ni you akan kata diajar, disentuh sikit dalam topik CAD. Khusus about subjek CAD CAD. You akan belajar CAD, mungkin you akan belajar guna Sim atau AutoCAD atau Eagle lah. 3 software je tu. Okay, next. Okay, ni tekan next saja, kosong tak ada apa. So kita hanya buat schematic saja. Layout dengan format tak perlu. Okay, finish. So ni adalah interface, default interface for new project in the Pro Tools Professional lah. So memang kosong, dia tak ada apa-apa lagi. So kat sini saya akan share lah step by step apa yang kita buat. Okay, first tengok library tengok library ni memang kosong, dia tak ada apa-apa. So first tekan dekat sini button ni, component board. Okay, tekan kat sini P untuk kita punya dia akan pick device, P to pick device. Ni baru nak pilih device. So kita akan pilih 1N4001 tu kita punya diode. Kita ambil paling atas. Okay, you boleh nampak library kita dalam satu device. So pick another one. Tadi saya kata germanium ataupun AA119 tu germanium diode AA119. So select. Okay, tu yang kedua. Kalau tengok kita punya circuit okay, circuit. Kita ada 3, kita akan uji okay, ni dah 1, ini 2. Okay, ini tukar jadi AA119. Dia tukar. Yang ni betul lah. Okay, dia akan buat 2 jenis diode. Dia beralih kat ni. Okay, you akan you akan uji 2 jenis diode. Yang pertama 4001, yang kedua adalah AA je lah. Okay, ni 4001, ni AA119. Sebab tu saya okay, yang kedua kita ada R 1 kilo ohm. So pergi sini. Same, make sure you punya button penuh mode sebab kalau you tekan selection mode dia tak, ni pun boleh tak salah, automatic akan tukar juga. Okay, pergi 1 kilo. Okay, kat sini bila 1 kilo you type resistor lah. So automatic dia akan terus pergi pada semua ni lah resistor yang ada. So pergi pada chip resistor ni subkategori sebab dia banyak dalam Pro Tools ni terlalu banyak. Okay, resistor tu baru dia dah terus identify lah mana yang. Okay, kita pilih one chip press on key. So ambil ni. So okay. Okay, yang seterusnya kita hanya pick up the device saja, maksudnya untuk senang kita buat. Okay, yang kedua adalah VS. VS ni apa? VS adalah voltage source. Bila sebut voltage source, VS adalah voltage source yang variable. Sebab ni voltage source, cuma simbol untuk di dalam ni. Okay, ni voltage source. Simbol VS betul. Cuma simbol anak panas ni maksudnya dia boleh laras. Maksudnya daripada 0 volt hingga 10 volt. So untuk kita uji kaji ni kita set up 10 volt, 0 volt hingga 10 volt. So macam mana nak buat VS ni? Okay, kat sini kita implement basic theory yang you belajar dekat teori litar, iaitu kita akan buat litar pembagi voltan lah. Litar pembagi voltan. So pergi kat Pro Tools, pick up, okay, type V source. Saya nampak bawah sana V source. Okay, ini adalah DC voltage source. Okay, call okay. And the next kita pilih potential meter lah. Resistor. So ni potential lah. Pot TG. Saya tak ingat. Ini banyak ni pun dia punya ni part.
Okay ni port HG aktif, ambil yang ni, port HG aktif. Pilih okey. Okay, so first kita boleh up circuit lah. Okay, mula resource, pilih ni, lepas tu you boleh tekan circuit, tekan enter terus. Kita punya circuit, kita punya device, so put in, tekan. Okay, next port HG, tekan port HG. Okay, tekan. Yang terusnya adalah 1K. Okay, seterusnya adalah diode. Okay, diode. Okay, kat sini aim kita apa? Dalam kita punya part tu punya exercise ni, kita nak cari ID dengan VD. Ingat, ID dengan VD. Maksudnya apa? Current yang melalui diode dengan voltage drop in the diode. So, kedua-duanya kena diukur. Maksud kita nak cari voltage kat sini. So, kalau tengok circuit kat sini, kita boleh buat lah connect. Ni secara, maksud dia kalau tengok sini. So, nak tak nak, kita kena ada kita kena ada DC voltmeter untuk kita kira voltage, kita baca voltage, dan kita kena ada DC ammeter untuk kita baca current. Okay, persoalannya, okay, untuk baca current di diode, nak sambung siri ke selari? Soalannya, nak sambung ammeter siri. Okay, kenapa siri? Sebab satu hala. Okay, kenapa siri? Sebab litas, ingat, current sama bila siri, voltage sama jika selari. So ini kita kena buat sesiri, tekan saja. So voltage ni you kena buat selari, so rotate lah, voltage 90. So ni dah saya rotate. Okay, ni kita sambung saja. Okay, tekan naik diode. Okay, ni selari. Sebab apa? Sebab voltage selari adalah sama. So voltage ada kat ni dengan ni adalah sama. Sebab tu kita connect voltmeter selari. Manakala ammeter kita sambung sesiri. Okay, kita sambung terus. Kita completekan circuit ni. Okay, kat sini saya buat. Okay, ni adalah VS kita. Hopefully you all faham. Kenapa saya buat macam ni? Sebab kita nak fleksibel. Okay. So kita nak ubah. Saya kata tadi kita punya circuit VS kita 0-10. So maksimum adalah 10 volt. Bila 10 volt kita terus ambil maksimum. Kita ubah kat sini 10 volt. Okay, tekan OK. Okay, ni boleh laras. Kita ambil 0%. Okay, ni boleh nampak. Kita boleh 0%. So, bila 0% maksudnya voltage yang kita rasa boleh kosong. So, nak senang, better ambil voltmeter satu lagi. Kita letak kat sini. Untuk kita baca berapa volt coming for the circuit. So, tengok sini. Kita akan naik pada kita punya in lah. Ni just nak baca voltmeter ni hanya kita nak tahu berapa volt income. Maksimum betul 10. So bila kita laras ni berapa voltmeter income ni. So itu kita punya aim lah.
Okey. Kalau tengok pada table, ID milliamp, VD volt. So tengok pada circuit kita milliamp. So kat sini amp. So you can tukarlah dia punya kita double klik, kita boleh pilih range dia. So kita akan pilih milliamps. So okey. So jadi milliamp. So automatik senang lah. Apa yang kata table apa yang kita nak milliamp dia terus keluar lah untuk volt. So senang. Okey, ini untuk diode 4001. So kat sini kita dah siap dah circuit figure 4 kita. Dah siap So apa? So boleh run, kita run, kita run. Okey. Okey, nampak 0 volt, 0 volt, 0 amp, milliamp. Sebab apa kosong? Sebab kita kosong, kita larang kosong. Tak naikkan memang voltage kami pun kosong. So apa ni memang semua kosong. Okey, kat sini nak senang, nak mudahkan you all, you tak perlu letak tulis juga kat sini. Cuma nak mudahkan kita punya exercise. Sebab nanti untuk report you kena buat halaman report yang ni sikit dengan you kena buat video. So video you kena buat step by step lah. Macam mana saya buat ni. Saya buat ajar satu-satu. So you record lah sepanjang you buat tu, nanti nampak muka. Okey. So table ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ruang yang dia nak. So better you buka Excel. Ni saya dah buat siap lah. Okey. Ni nilai VD, ni nilai ID. Ni nilai VD, ni nilai ID. So ini saya terus buat. Saya masukkan numbers, dia terus generate saya punya graph automatic. So kat sini actually untuk apa ni you punya lab lebih mudah lah kalau kita buat macam ni. Actually maksudnya you untuk bina graph, untuk buat graph automatic macam ni melalui table ni, actually you boleh tengok lah kat YouTube. So saya takkan ajar lah macam mana saya boleh generate macam ni. Yang penting kat sini macam ni saya dah buat. Saya dah buat 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya buat 10 kotak. So first, okay, ni saya punya nilai potentiometer saya. Potential HG saja dia. Ni nilai potential HG saya. Ni just nak mudahkan. Okay, first kita ambil 10%. So dia tadi kita dah on. Okay, you naikkan tadi 10%. 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. Okey dah, ni 10%. Bila 10%, kita nak ambil bacaan VD dengan ID. So jangan ambil kat sini. Ini nilai volt kami. So ambil nilai dekat sini. Nilai VD, ni nilai VD kita 0.58. So just masukkanlah 0.58. Dan kita punya ID adalah 0.39. 0.39. Okay, itu first. Okay, next. $20. So 20% kita naikkan ke level 20%. Kecil lah. Naik 20%, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita ambil bacaan kat sini 0.62, 0.62, 0.62 dan ID kita jadi 1.19. 1.19. Okay. Kita dapat satu graph kat situ. Supposedly okay. Sebab dia tergantung pula. Mungkin saya nak extend sikit. Sorry saya extend sekejap.
Okey, 0.62, 1.19, ini 0.58, 0.39. Okey, ini 0%. Buat macam tu lah. So, 0, kita anggap 0,0. Pun nampak cantik sikit lah. Kita punya graf. Okay, next. Kita pergi 30%. 30%. Kita naikkan 30%. So, kita ambil bacaan 0.64 dengan 1.95. 0.4, 0.64, 1.1, betul? 1.95. 1.95. Okey, dah dapat dah. Okey, next naikkan lagi 40%. Oh, dia macam tu. Saya keluar dia tak ni. Dia laras lah sana. Okey, 40% pula. Naikkan 34, 35, 36, 38, 39, 40. Okey, 40% 0.65. 0.65. Dan kita punya ID jadi berapa? 2.70. 2.70. Okey, next naikkan 50%. Okey, 50%. So, berapa result keluar? 0.66. 0.66. Dan kita punya ni dapat 3.47. 3.47. Kecil sangat ni. Nampak 3.47. So, naikkan 60%. Okey, 0.67. 0.67. 4.3. 4.30. Okey, seterusnya kita naikkan ke 70%. 0.68. 0.68. So, currentnya adalah 5.23. 5.23. Okay, next. Kita naikkan jadi 80%. 0.68. Nampak? 0.68. 6.31. 6.31. Okay, next kita naikkan jadi 90%. Okay, 0.69. 0.69. So, 7.62. 7.62. Okay, next. Paling maksimum mana? Kita pergi paling maksimum 100%. Say 0.70. 0.70.
And the last dia punya current adalah 9.3. Okay, ini kita punya graf lah. Okay, ni kita punya graf. Chart. Kalau tengok pada graf ni, kita punya apa? Kita boleh tengoklah bagaimana nak ambil bacaan ID tu. Itu paling partnya. Ni macam mana nak generate graf ni, actually you boleh tengok dekat YouTube lah. So secara mudahnya untuk you boleh generate graf ni secara automatik. So kat sini sepatutnya 0.8 ni dia satu tempat. 0.8 dia tak ikut skala pula. Tu yang kita cuba tengok balik. Harap dia tak hang lah. Hello. Okay. Masih ada lagi ya? Okey. Sekarang apa ni? Tak boleh. Distance from position. Nanti sepatutnya dia akan sekali ni 0.8 dekat sekali. So sepatutnya graf ni you akan melintang. Jadi macam ni lah. So seperti mana dalam you punya teori yang kita dah discuss ni. So dia macam exponent graph. Sepatutnya untuk kita punya graph YX for diode untuk ni I, ni V. So graph dia gini macam ni. So graph dia gini macam ni. So suppose ni macam itulah. So kita tengok sini sepatutnya nilai ni dia akan duplicate. So graf ni patutnya menantu lah. Sebab 8 nilai ni pada, nilai ni pada. So ni you kena adjust. So saya tak berminat untuk kata discuss detail macam ni nak generate graf. Nanti boleh tengok dekat internet lah macam nak generate graf. Aku ambil masa kat sini tak untuk kita buat. Okay, itu untuk you punya part lah. So ini adalah method yang you kena buat step by step, ukur seperti mana saya dah tunjuk lah. Okay, ni baru diode 4001. So kat sini dalam you inlet sheet you ada 3 lagi jenis diode yang you kena buat lah untuk part tu So part tu you kena second you kena buat AA119. Kalau you nampak semua graf adalah sama ni nampak sama. Cuma yang berbeza adalah dia punya nilai rintangan lah. 220 untuk LED, 220 juga untuk diode Zener. Tapi untuk diode ni 1K. So you kena alert dia punya amount ataupun parameter value bagi start resistance. So kat sini you kena lukis banyak lah. So ini baru satu. So saya tutup dulu. Maksud dia circuit yang sama you boleh gunakan, tapi you hanya tukar untuk component lah. Sama ni you nak copy benda ni buat kat bawah, atau you buat next project pun boleh. Salah, ini contoh yang saya dah buat lah. Contoh yang saya dah buat
untuk okay, ni contoh yang saya dah buat. So saya terus combine, tu terpulang lah. Ni terpulang pada anda punya kebiasaan. Macam ni saya buat. Ni untuk 4001, ini untuk AA119. So the next you just tukar lah. Untuk LED. Ni untuk diode Zener. Ni diode Zener. ZT ni. Ni diode Zener . Manakala ni untuk diode LED. Cuma make sure you tukar ni lah, nilai rintangan untuk kedua diode. So kat sini lepas you buat ni, macam ni saya buat serentak, so you boleh buat. So untuk graf, okay, ni untuk graf 401. So another one you buat lah untuk A119, lepas tu you buat untuk LED dan you buat untuk Zener. So maksudnya apa? Untuk you punya report, you kena hantar lebih kurang 4 graf. 4 buah graf lah. Satu komponen, satu graf, dan dalam video you akan tunjuk step by step lah macam mana you develop you punya circuit dalam Pro Tools dengan Tinkercad. Okay. So cuma kat sini lupa tadi. Okay, untuk part tu kat sini ada satu soalan. Saya boleh kita share sikit. Itu determine the buck resistance. So RB ataupun buck resistance, actually dia punya rumus sama macam V equal to IR. So bila R equal V over I, cuma dia adalah beza lah. Bila sebut beza ni maksud dia ada 2 parameter, second parameter minus first parameter. So, maksud dia apa? Bila saya elaborate, saya punya rumus ni jadi V2 minus V1 minus luar kau. Okay, minus V1 I2 minus I1. So sorry, ni I1 payah juga. Okay, ni I1 silap. Ni I1. Bukan I. Nanti dia boleh masuk ke? Okay, tak ada. Okay, okay, ni I1. So rumus jadi, okay, ni yang you kena tengok di graf. Ni kedua-dua parameter you kena tengok kat graf. Benda tu nak masuk. Hakim mau masuk game? Oh, terkeluar. Okay. Okay tak perasan. Okay, I2, okay, ni I2. Dia dah mention kat sini 1 mA dengan 4 mA. Betul lah. So kalau saya cakap I1 1 mA dan I2 Allah 4 mA. Okey, dekat graf tadi you kena tengok lah. Ketika 1 mA berapa V1 dia. Dan ketika 4 mA berapa V2 dia. Tu yang tricky sikit lah. Tu lah cara kaedah yang you boleh buat. So bila you dah dapat dekat graf V2 dengan V1, you just tolak lah. V2 tolak V1, divide by, contoh I2 saya kata 4 mA,
So 4 minus 1. So atas ni yang you kena tengok dia punya graph. Ni dah mention sini Use the IDVD forward characteristic graph. Dia dah mention graph. Okay, next adalah cari ni voltage drop, voltage lutut ni. Semalam kita dah discuss. Maksudnya kalau ini kita punya rumus, ini kita punya graph. So berapa dia naik ni? Lebih kurang K dia. Anggaran berapa voltage yang membenarkan dia lalu of the box diode. So kat sini untuk kita punya report ni semua dia tukar lah jadi 1AA19. Atas saja ada. Ni pun samalah. Bukan IN344 bukan. So kita tukar guna kita punya ni lah. Okay. Lepas tu the next adalah LED. So LED pun sama. Kaedah dia sama, circuit dia sama macam yang saya dah tunjuk ni. So you just tukar dekat sini dengan sini, dengan you kena tukar ni resistor lah. Tadi 1K nak tukar rintang, nak tukar parameter rintang senang je. Double klik dan dia akan keluar satu kotak. Lepas tu you type lah. Kalau tadi 1K you buat type 220. Automatic you punya value akan berubah 220. Simple je. Okay. Itu kita punya figure 5 punya circuit. So you just measure. The next adalah figure 6. So samalah 220 juga. Untuk figure 5 ni actually dia hanya minta soalannya increase the supply voltage until the good destination. Tu je, maksud dia tak ada table untuk diode. Untuk diode LED tak ada table macam ni. Kalau basic diode ada, dia kena buat macam ni. Zener diode pun dia kena buat macam ni. Tapi untuk LED tak perlu, hanya dia punya rumus tu ataupun dia punya eksperimen tu hanya you just naikkan you punya ni sampailah dia punya tu cerah. Yang you nampak cerah lah. Agak-agak lah. Sebab ni simulation kan. Cerah tak cerah. Kalau physically nampak lah cerah tak cerah. Tapi kat sini untuk LED you boleh nampak ni. Untuk saya select LED. Ni LED aktif lah. Ambil device ni. So okay. So keluar LED. So ni ni contoh saya buat. LED. So ni saya ubah dulu jadi 220. Okay, saya kena cek biasa. Okay, kita letak kosong dulu. Okay, baru kita run. Okay, ni memang tak menyala lah. So sorry, diode ni kalau macam ni memang tak ada, kita tak nampak. So you kena ambil yang aktif. Maaf, tersilap. You kena ambil yang aktif. Aktif dia memang dah nampak lah. Ni aktif ni. So ambil yang dia banyak warna ni, blue, green, red, yellow. So ambil lah. Contoh saya ambil semi green contoh semi green. Okay. Okay, kat sini saya rotate 90. Oh, silap. Tu saya buat. Okay, sorry kita tukar sebab tadi tu tak aktif, memang kita takkan nampak lah. Okay, selesai. Kita akan play. Okay, kat sini nampak gelap cuba kita naikkan sikit. Contohnya naik 1%. Tak nampak lagi. 2% tak ada.
3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay. Tak tahu lah, you all dah nampak belum? Ada something akan menyala. Dah nampak tak menyala? Nampak sikit kan? Dia dah start menyala, you boleh ambil bacaan lah. Kalau saya highlight laju, macam tu saya terangkan, nampak? Terlebih cerah. Cerah, secerah-cerahnya lah. Okay, itu simulation yang saya boleh tunjuk lah untuk LED. So next dari sini lah. So dari sini you guna design sama. So ini kena you bacaan step dia kurang macam diode sama. Diode biasa tadi. So, you buat, so you boleh dapat lah. So kat sini you kena buat report lah, nanti report, tulis discussion dan you masukkan lah reference mana yang you ambil dan kau boleh ni discussion you jawab soalan ni lah, compare macam ni jadi AE199 okay, ni sama discuss ini. Okay, last ni calculation lah. Kat calculation ni please kau boleh you mention you punya reference lah, reference mana yang you ambil. Contoh you rujuk circuit untuk part 1A tu ke, boleh you boleh. Okay, ni tak perlu lah sebab kita dah buat graph apa ni, table kat sini automatic. So automatic dia akan generate. Cuma kat sini you kena laras betul lah dia punya apa, dia punya axis light emitter. Sebab sepatutnya bukan macam ni lah, dia akan melengkung. Hopefully you boleh dapat lah graph yang better than ni lah. But secara theoretical kita akan dapat graph seperti mana yang kita dah share dalam kelas lah. Supposedly you akan dapat graph macam exponent. Ni exponent, ni macam exponent punya graph lah. Ni untuk kata basic diode, kalau ni untuk Zener diode. Kalau basic diode dia memang macam tu lah graph dia. Dia akan high, betul dia akan kosong. Ni kosong. Sebab dalam kedudukan reverse dia takkan benarkan lah. Sebab diode semalam kita dah discuss, dia hanya allow just only one direction. So ini saja yang dia panggil ni forward bias, yang dia arus boleh mengalir. Kalau ini untuk reverse bias, di mana memang kosong. Maksud practically dia akan kosong lah. Dia tak akan benarkan arus mengalir. Okey, saya rasa untuk orang kata lab 1 itu saja kot yang saya boleh brief. So hopefully you ada 4 circuit yang you kena buat dekat Pro Tools dan 1 circuit dekat Tinkercad. Simple untuk ambil bacaan sistem. Itulah 4 circuit. 4 circuit plus 1. So 1 plus 4. 1 plus 4, 1 in Tinkercad and 4 in the Pro Tools. Okay, itu boleh save lah. Okay, itu saja kot untuk kita punya session. Ada apa-apa persoalan? Record. Nanti you boleh compare. Nanti actually you boleh compare lah. Lepas record saya akan upload dekat YouTube lah. Untuk kedua session. Macam session semalam dah selesai lah. Actually session semalam saya dah upload pun dekat YouTube. Kalau siapa boleh tengok saya punya channel, ada lah. Cuma saya tak share dalam group lagi. So hari ni bila saya upload yang recording ni pula, baru saya akan upload lah. Baru saya share dua-dua video untuk reference lah. Okay, ada lagi persoalan? So attendance jangan lupa. Attendance jangan lupa. Sangkut-sangkut. Oh, bila turn left attendance hilang? Attendance boleh nampak tak? Oh, tak nampak. Nampak?
Okay, saya tak. Oh, dia macam WhatsApp lah. Kalau tak masuk grup tahu awal, dia tak. Kalau Telegram dia rekod yang sebelum ni boleh nampak kan. Okay, tu attendant lah. Attendant link. So untuk lab saya akan ambil tu macam tu lah. So hopefully sebab tengok sini semua ada kot, tak ada masalah. Yang penting you boleh jawab lah. Attendant. Okay, untuk report saya dah mention dalam link tu apa yang kena buat. Written kena hantar. Hopefully untuk report you kena tulis tangan. Jadi dua pilihan lah, sama ada you tulis dekat PC guna pad, pen, you tulis dekat PDF ataupun you print, lepas tu you guna phone untuk you capture ataupun you ambil gambar lah. Saya prefer untuk kalau you nak kalau you nak scan your document, any document, scan. So tak perlu ada scanner pun, just guna handphone saja. So you boleh gunakan Genius Scan. Ni Genius Scan lah. Nampak ke? Tak pun nampak. Tak pun nampak. Kurang jelas. Okay, Genius Scan. You boleh type Genius Scan. Saya type Genius Scan. So ini untuk Android base Untuk Android base you boleh download, install. Dia akan bila you ambil gambar tu similar macam you scan. Tu bagusnya. Dia scan. Tu bagusnya scan. So you boleh dalam PDF boleh, dalam picture boleh, PNG boleh, JPEG boleh. So format pun dia boleh save boleh dalam any format yang you nak. Okay, itu untuk report, writing report. Untuk video, okay, video you kena tunjuk step by step kaedah yang saya tunjuk tadi. Tapi you kena complete lah, tunjuk. Macam yang lepas, so siapa yang si programming dengan saya lah, ada yang buat video tu laju lah, tu pun boleh tak? Sebab kalau you tunjuk step by step pada kadar biasa lama lah jadinya. Jadi sejam 2 jam lah. So you kena lajukan lah. Yang penting nampak you punya usaha apa-apa you buat. So untuk record you boleh gunakan untuk record you boleh gunakan deboot. Ni deboot screen deboot agak mudah lah untuk you kalau you nak record. So untuk deboot, sebab untuk deboot you boleh kat sini ada recording ini tengah record. Hello. Okay, effect. Okay, dekat effect ni ada camera overlay. Kat sini dia boleh orang kata bila saya contoh saya, sebab kamera tak boleh beri input kepada dua device serentak, dua software serentak. So contoh saya switch off saya punya ni dulu. Saya switch off saya punya kamera dekat Google Meet. Nanti dalam YouTube you boleh tengok. Sekarang tak boleh tengok Saya enable kamera. So automatic nanti saya punya recording ni sekarang tak nampak kan. You tak nampak. Tapi you akan nampak dalam recording saya nanti ada muka saya kat sini. Ni salah satu part lah. Macam ni you nak record you punya lab step by step guna deboot ni license memang free lah. Ni saya dah banyak lah saya guna. Ni pun dah 1 jam 10 minit, hampir 10 minit. So tak ada isu lah. Okey lah. So nanti you boleh tengok dekat YouTube saya upload. You boleh nampak lah. Pada saat ini ketika ni muka saya akan appear belah dekat kat sini. So you boleh guna deboot. Sebab ada yang PM saya macam ni nak record. Ni lah saya cadangkan software ni deboot. Betul tak betul lagi saya. Tapi itulah DEBUT. Okay, so kat sini bila kat effect camera overlay, so you enablekan kamera, so kat sini you akan nampak kamera kat tepi ni. Tu deboot lah. Sebab kalau macam screen outcasting dia ada limit 45 minit.
macam ni, macam alhamdulillah macam tak ada unlimited lah. So mudah sikit untuk ni. Okey, boleh? Ada soalan? Oh, is attendant dekat chat Kita tengok kat chat. Ni 38 orang, 37 lah. So ada yang terlive. Mungkin dah boleh follow lah. Tak masalah lah, sebab actually untuk lab ni saya posting independent. So bila saya buat macam ni jadi dependent lah. Dependent maksudnya saya guide one by one. Orang kata top up lah sikit untuk you all punya panduan. Okey, boleh ada bagi soalan? Untuk kita punya lab. Jelas step by step. Okey, apa-apa boleh tanya. Yang siswi okey? Okey. Mau tidur ke Malaysia? Okey. Ni okey. Okey. Okey, apa-apa boleh tanya sebab kita lab memang saya buat individu, senang. So make sure selesai 4 lab, you ada 4 handwritten report dan 2 video. Itu sajalah yang saya boleh guide. Kurang untuk elektronik ni you nampak lah apa yang boleh buat. Okey, itu saja. Terima kasih atas masa yang diberikan. So, bagi Muslim kita tanggungkan